Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, saya minta maaf tuan-tuan dan puan. Ada sikit masalah teknikal. Masalah audio kita dan berbagai-bagai lah tuan-tuan. Masalah teknikal yang terlibat. Sebenarnya saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan. Saya harap tuan-tuan bersabar. Tuan-tuan, kita membincangkan amalan yang ditolak siri yang ketiga. Minta maaf. Sangat-sangat minta maaf. Ada benda-benda yang tak dapat dielakkan. Soal teknikal ni tuan-tuan tidak dapat dielakkan. Dia berlaku dan akan berlaku. Soalan teknikal ni membabitkan saluran, membabitkan internet, membabitkan platform, membabitkan apa juga sistem yang kita gunakan, membabitkan seluruh sistem wiring dan sebagainya yang terlibat tuan-tuan dan puan, connectionnya, berbagai-bagai tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan gambar yang macam ini tuan-tuan, gambar menggunakan platform Zoom dan menggunakan sistem namanya OBS ini, nampaknya mudah, gambar keluar nampaknya mudah. Kita bagi satu tajuk, penceramah datang, membincangkannya pun agak mudah. Tetapi tuan-tuan, di sebalik tabir ini tuan-tuan, rangkaiannya agak kompleks tuan-tuan. Tapi apa pun, terima kasih kerana masih dapat mendengar, walaupun dah tuan-tuan dah berlalu hampir 18 minit dah berlalu, mungkin ada sikit kesilapan di situ atau sedikit ketidakbetulan yang berlaku kepada pagi ini. Kami mohon maaf. Apapun tuan-tuan dan puan kita amalan yang ditolak siri yang ketiga. Sekali lagi minta maaf, saya tak sedap sebenarnya. Hati saya tak sedap tuan-tuan tak pernah berlaku ni, tak pernah berlaku. Amalan yang ditolak siri yang ketiga. Amalan yang ditolak tuan-tuan dan puan, kalau kita baca hadis-hadis, amalan yang ditolak yang pertama dan utamanya ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata orang tuan-tuan this one is cannot be negotiated. Syirik ini something cannot be negotiated. Syirik ini sesuatu tuan-tuan yang jawapannya daripada tidak, sama sekali tidak ada ruang untuk menjadikannya iya. Tidak means tidak. Orang yang terlibat dalam syirik tuan-tuan, dia akan berada di kerak neraka, di lantai kerak neraka itu sampai bila-bila. Sampai bila-bila tuan-tuan. Tapi selain daripada syirik, dosa-dosa yang dilakukan, kita diletakkan di neraka dan akhirnya dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dimasukkan ke syurga. Ada turn dia, ada jadual dia untuk memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik, no. Once you are doomed to become the abode, masuk dalam hellfire, masuk dalam neraka, saudara-saudara, forever kita akan berada di neraka. Okey. Yang kedua tuan-tuan dan puan, selain daripada syirik, dosa besar yang tidak diampun oleh Allah, yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah, ialah dosa derhaka kepada ibu dan ayah. Saya dah baca ayat tadi tuan-tuan. Ayat yang saya baca tadi, masya-Allah tuan-tuan dan puan, ayat yang saya baca tadi ialah tentang dosa-dosa kepada ibu dan ayah tuan-tuan dan puan, yang saya baca tadi dalam surah Luqman, wasfir lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah kamu merendahkan diri kepada keduanya dengan kasih sayang dan doakanlah untuk keduanya. Wahai Tuanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagai mereka telah mencurahkan rahmat kasih sayang, memelihara dan mendidik kamu semasa kamu kecil. Jaga ayah, jaga emak, jaga ayah. Jaga makannya, jangan minumnya, jaga air matanya, jaga kasihnya, jaga sayangnya. Jangan dibentak dia, jangan diketepikan dia, jangan tak diambil kira dia. Jangan lalu dia, tak tegur dia, jangan masam muka dengan dia, jangan pukul anak depan dia. Jangan sindir-sindir barang yang ada di rumah tuan-tuan, oleh kerana dia mendengar nanti. Dia rasa kecil hati, jangan kecilkan hati dia. Jangan tuan-tuan, jangan. Kita semakin tua mereka tuan-tuan, kita menatang minyak yang penuh. Sebagaimana bayi, tuan-tuan mesti anggap orang tua-tua yang berumur 60, 70, 80, 90 itu seolah-olah seperti bayi. Dan kita mesti menjaganya seperti bayi. Bayi kuat merengek, bayi kuat menangis, bayi tak boleh panas, bayi tak boleh sejuk, bayi tak boleh ada ruam,
Bayi tak boleh gatal, bayi tak boleh sakit, bayi tak boleh kembung. Bayi tak boleh jauh daripada maknya, bayi tak boleh jauh daripada ayahnya. Bayi sentiasa nak ditepuk, nak tidur, sampailah dia tidur kena tepuk. Mak dia kena tepuk, tepuk punggung dia, tepuk bahu dia, tepuk bahu dia. Bayi time makan naklah bagi makan, time menyusu naklah bagi menyusu, tepat masanya, tuan-tuan. Begitulah kita nak menjaga mak dan ayah kita. Satu lagi, tuan-tuan, bayi ni walaupun kecil, dia ada emosi dia ada perasaan dia ada jiwa halus dia. Apalagilah orang yang dah hidup 70-80 tahun. Bayang perasaannya, bayang jiwa halusnya. Jiwanya sudah merasai berbagai-bagai pengalaman dalam hidupnya, tuan-tuan. Pengalaman susah dah dirasanya, pengalaman senang dah dirasanya. Pengalaman ditinggalkan suaminya, berkhidmat di luar negara misalnya 3 tahun. Dia tinggal tak ikut suami kerana anak bersekolah, tuan-tuan dan puan. Pengalaman berpisah begitu lamanya. Pengalaman yang tidak baik dengan mak mertua, pengalaman yang tidak baik dengan bapa mertua. Pengalaman hidup susah, tuan-tuan, hidup susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sudah dirasanya. Pengalaman dia ditempelak oleh masyarakat, kerana dia miskin, kerana dia tidak upaya, kerana dia anggap sebagai menyusahkan masyarakat, anak dia nakal-nakal. Itulah, tuan-tuan, itulah pengalaman ibu dan ayah. Sebab itulah kita tak boleh derhaka kepada ibu dan ayah. Saudara yang dimati sekalian, saya bacakan sepotong hadis riwayat Bukhari. Tangisan kedua ibu bapa termasuk kederhakaan yang besar. Tangisan kedua ibu bapa termasuk kederhakaan yang besar. Tangisan. Kalau mak dan ayah duduk rumah kita, atau mak saja ayah dah meninggal, kalau ayah saja mak dah meninggal, duduk rumah kita dengan layanan isteri kita, masak muka isteri kita, membentak-bentak isteri kita, jalan, tuan-tuan, memijak lantai itu, dia saja dia hentak-hentakkan kakinya. Allah, tutup pintu kuat-kuat, dia slamnya pintu, bukan dia tutup. Bukan dia tutup pintu, dia slamnya pintu itu. Itu kesian, tuan-tuan. Ayah nak pergi mana, tuan-tuan? Mak nak pergi mana? Mak nak pergi mana? Anak nombor 3 tak berapa nak terima kita, anak nombor 4 tak berapa nak terima dia. Ada 6 orang anak. Anak nombor 6 yang sumangsu, yang disayangnya pun tak nak terima dia. Yang anak yang nak terima ni, anak nombor 2 ni, perempuan anak nombor 2. Itu yang kita duduk rumah dia. Tapi kalau suami menantu anak kita, suami kepada anak kita, menantu kita buat hal, kita berendam air mata. Ini namanya berendam air mata saban hari. Berendam air mata. Tuan-tuan, hadis itu mengatakan tangisan kedua ibu bapa termasuk kederhakaan yang besar. Bukan kederhakaan yang kecil, kederhakaan yang besar. Oleh kerana kederhaka yang besar, maka tertutup pintu syurga buat kita. Amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang saya muliakan sekalian, apa lagi? Membentak mereka, bentak biasa aja. Bentak. Ayah tak payah pergi, ayah tak payah pergi, ayah duduk rumah aja. Tak boleh cakap dengan nada yang macam itu. Ayah, cuaca tak elok kat luar tu, sejuk, hujan. Kan ayah batuk-batuk. Man ingat, kalau ayah duduk di rumah, kita pergi pun tak lama ya, dalam 1.5 jam begitu. Nanti kita balik. Duduk dia. Bagi satu reason yang munasabah. Reason itu disampaikan kepada dia. Mata bertemu mata, dengan penuh simpati, nak tinggalkan dia 1.5 jam. Yakinkan dia. Kita pergi tak bawa dia bukan mengasingkan dia. Kita pergi tak bawa dia bukan kerana tak sayang dia. Kita pergi tak bawa dia kerana nak menyelamatkan dia daripada sejuk di luar di sana. Ayah kita tak tahan sejuk, tuan-tuan. Itu dia. Boleh juga. No, ayah tak pernah pergi, ayah tak pergi. Mama je pergi. Ayah tak payah pergi, ayah duduk rumah aja. Tak boleh cakap macam itu, tak boleh. Walaupun bahasanya bahasa biasa, tapi nada suaranya tidak biasa. Walaupun suaranya suara biasa, tapi rangkaian-rangkaian perkataannya dengan tinggi suara, dengan memek mukanya tidak biasa. Jangan, tuan-tuan, jangan. Sebab itu
tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, ya, membentak dia, membuat ayah bonda bersedih sama tadi, tidak melayani ayah bonda, tak melayani, macam-macam kehendak dia, tuan-tuan. Dia nak tisu. Dia nak tisu, tuan-tuan. Nak letak, nak air liur selalu meleleh, dia nak tisu. Dah 3 hari dah disebut. Nak tisu. Akhirnya bantal-bantal itulah, ujung-ujung bantal itulah lap air liur yang meleleh. Tak ada tisu. 3 hari dah nak beli tisu. Apa masalah, tuan-tuan? Apa masalah? Sebagai anak yang soleh, anak yang soleh, ketepikan yang lain, tisu tu yang pertama. Hatta kalau beras dah habis, beras tak penting, tisu itu penting. Beras dah habis, banyak alternatif-alternatif yang lain. Tepung ada yang menggantikan beras. Tepung ada. Buatlah kuih, buatlah lempeng. Apa lagi masalah? Maggi ada. Buat Maggi. Menggantikan beras. Tapi tisu yang ayah kita nak mengelap air liurnya yang selalu meleleh itu tak ada gantiannya. Tak ada gantiannya. Dia hendak. Saudara yang saya muliakan sekalian. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak menyebutkan lagi. Apakah lagi, tuan-tuan? Melebihkan isteri. Melebihkan isteri. Nampak jelas sangat. Cakap isteri dia dengar, cakap mak bapak tak dia dengar. Gembira berjumpa isteri, tak bergembira jumpa mak bapak. Gembira bergandengan tangan dengan isteri, tak jarang sangat pegang tangan ibu dan tangan ayah. Jarang sangat pimpin ibu dan ayah. Jarang sangat, tuan-tuan, pimpinan ibu dan ayah turun tangga dan naik tangga. Jarang sangat pimpin ayah sebagai kemuka lift. Jarang. Sebab itu, tuan-tuan, dengan isteri kita senyum banyak. Dengan anak mahal, dengan mak bapak mahal senyum kita. Kenapa begitu? Nah, itu persoalannya, tuan-tuan. Kemudian, bermasa muka, memanglah masa muka. Kenapa kita mesti, mak kita, tuan-tuan, kita berak 1 hari 6 kali pun, diarrhea kita, masa kecil-kecil. Tak ada apa, senyum aja dia. Senyum aja dia. Bawa ke bilik air, cuci. Sanggiringkan lampinnya. Tak ada apa. Anak rapat-rapat, 3 orang rapat-rapat. Jarak setahun. Tapi dia tak pernah pun terasa terdetik. Nak marah ke. Tak ada. Dia terima seadanya. Mak-mak kita mendidik kita menerima seadanya. Tetapi kita menerima ayah bonda yang hujung usia yang tinggal dengan kita tidak seadanya. Saudara, tidak menghormatinya. Tak hormat. Bayangkan, tuan-tuan, ya. Kita boleh hormat ketua kita di pejabat. Kita boleh hormat Datuk Pengulu. Kita boleh hormat ketua kampung. Kita boleh hormat imam masjid. Kita boleh hormat, tuan-tuan, cikgu. Kita boleh hormat siapa-siapa pun orang yang berjawatan di tempat kediaman kita. Tapi kita tak boleh hormat dengan ibu dan ayah. Itu tak boleh. Kenapa kita tak boleh hormat dengan dia? Orang lain kalau berjalan, tuan-tuan, di depan kita, kita tidak diminta bangun. Tapi untuk ibu dan ayah, kita boleh bangun. Orang lain kita tak minta dicium tangannya. Tapi tangan ibu dan ayah, bagus dicium. Badannya, tubuhnya patut bagus didakap. Tuan-tuan, dipeluk, didakap, dicium. Disalami. Digosok-gosok badannya, diusap-usap rambutnya. Allah, tuan-tuan. Macam budak tadi saya katakan, macam bayi. Kalau dah 70, 80, 90, tuan-tuan, behavior, laku perbuatan, percakapan, pemikiran, macam bayi. Tuan-tuan akan tengok nanti. Kalau ayah dan bonda kita masuk satu peringkat umur, yang mana dia dah mula lupa. Kadang-kadang kita datang ziarah dia. Sampai, tuan-tuan, sebelum kita balik, kita duduk dalam 40 minit. 6 kali dia tanya. Dah datang ke belum? Bila kau datang? Bila kau datang? Bila kau datang? Dah dia tanya. Isteri tak ada ke? Isteri tak datang sama ke? Isteri tak datang sama apa? Dah 6 kali diulang, tuan-tuan. Itu dia. Dah lupa. Lupa satu. Ada lagi. Nyanyok. Senang ke nak melayan ibu bapa yang nyanyok? Senang ke nak hidup bersama ibu bapa yang nyanyok?
Senang ke nak makan bersama ibu bapa yang nyanyuk. Senang ke nak berpergian bersama ibu bapa yang nyanyuk. Senang ke nak mengingatkan ubat-ubat yang patut dimakan yang diambilnya pada ibu bapa yang nyanyuk. Senang ke nak bercerita sesuatu fakta, nak diletakkan kepada dia mengenai keluarga kita ni, kepada ibu dan ayah yang sudah nyanyuk. Dan nyanyuk, tuan-tuan, tidak menjanjikan nyanyuk itu sekejap. Tidak menjanjikan nyanyuk itu dalam jangka pandang yang pendek. Kadang nyanyuk, tuan-tuan, sampai membawa maut dia. Terus nyanyuk bertahun-tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, anak-anak sudahkah mempunyai persediaan mental? Anak-anak sudahkah mempunyai persediaan fizikal? Anak-anak sudahkah mempunyai persediaan emosional? Anak-anak sudahkah mempunyai persediaan, tuan-tuan, spiritual untuk menangani ibu ayah yang sudah berada dalam proses nyanyuk? Satu lagi yang demensia. Demensia ni lupa. Tak ada benda yang diingat. Tak ada benda yang diingat. Duitnya dia lupa, siapa bagi dia lupa, simpan di mana dia lupa. Lupa. Dia meracau-racau kadang-kadang. Meracau-racau. Cakap tak tahu apa. Apa dia bercakap kita pun tak tahu. Apa dia nak kita pun tak tahu. Apalagi ayah dan ibu, tuan-tuan, yang suara tak berapa keluar. Stroke pula, tuan-tuan. Mild stroke. Suara tak berapa keluar. Suara serak. Kita kena dekatkan telinga kita mendengarkannya. Dan itu yang nak dijaga, tuan-tuan. Nak mendekatkan muka kita kepada dia, kepada kita tengok juga macam mana caranya. Ulur je kepala begitu ke? Tak boleh. Dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, dengan penuh sayang. Dengan senyuman, dengan air muka yang berseri-seri. Tengok dia, muka mereka berseri, muka kita pun lagi berseri-seri. Kerana kita melihat muka, tuan-tuan, muka yang disayangi, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Muka di bawah tapak kakinya, namanya ibu, di bawah tapak kakinya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian ya. Saya sebenarnya ada sikit dalam kepala saya tadi ya. Kita bersiaran tadi lebih kurang dalam dekat-dekat 18 minit, tuan-tuan, tak dengar suara. Jadi saya itu ada ganggu sikit. Tapi tak apa, tuan-tuan, insyaAllah kita jalankan. Ini semua takdir lah. Pagi ini, pagi Isnin, tuan-tuan ya, 20 hari bulan hari ini, ada sesuatu yang tidak kena secara teknikalnya. Saya harap tuan-tuan bersabar dan bersama-sama dengan kita dalam beberapa minit saja lagi. Kemudian, tuan-tuan ya, ini adalah perkara-perkara yang saya pun tak mau panjang-panjangkan ya. Memarahi dan setengahnya kadang-kadang memukul anak-anak depan ibu dan ayah. Tak cantik lah, tuan-tuan. Tak cantik. Ya. Kita pukul anak kita. Kita marah-marah anak kita. Kita ingatkan anak kita dengan meninggikan suara di depan mak ayah. Jangan buat, tuan-tuan. Jangan buat. Hatinya terus merujuk. Ini kerana aku, ini kerana aku. Cucu aku kena pukul kerana aku. Cucu aku kena sembat kerana aku. Cucu aku kena marah kerana aku. Dia kata begitu, tuan-tuan. Padahal dia tidak ada bahagian langsung pun dengan peristiwa kenapa anak itu patut kita marah dia. Ibu dan ayah tak ada peranan di situ. Tapi, ialah sebagai orang tua, sebagai hati yang memang, tuan-tuan, hati yang terdetik begitu. Hati yang sensitif. Orang tua ni, tuan-tuan macam saya ni, dia extra sensitif. They are sensitive. Not only sensitive, they are extra sensitive. Ada yang tak, dia extremely sensitive. Sangat sensitif. Dan sebab itu, saudara, jagalah perkataan. Jagalah bahasa. Jagalah perbuatan. Jagalah air muka. Jagalah lidah. Jagalah jaga berjalan. Jagalah cara melayan. Jagalah cara duduk dengan dia. Jagalah cara memegang dia. Jagalah cara mengusap-ngusap badan tubuhnya. Jagalah cara kita mentransferkan, tuan-tuan, memindahkan kasih sayang dengan dia. Itu dia. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Dan ya, tuan-tuan ya, dengan keadaan kita mengkhidmati ibu bapa yang tak seberapanya, menjaga mereka pun yang tidak seberapanya, apa Allah bagi kepada kita, tuan-tuan. Cuba tengok, tuan-tuan. Pertama, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah murka. Bukan Nabi marah, Allah murka.
Bukan sahabat-sahabat utama zaman Nabi marah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali karamallahu wajhah, Zaid bin Thabit. Ini tuan-tuan ya. Bukan. Abdullah bin Maktum, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud marah. Bukan. Itu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, sebagian daripadanya remaja-remaja. Tuan-tuan, di bawah umur 15 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun. Bukan itu, bukan mereka marah. Allah murka kepada kita kerana kita derhaka kepada ibu dan ayah. Nombor 2, terhalang doa daripada diangkat ke langit. Terhalang doa, tak payah doa lah, terhalang doa. Saudara, doa kita terawang-awang, tak pergi sampai ke langit, tak pergi sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala, tak pergi sampai ke para malaikat untuk mencatatkan doa itu. Kerana kita derhaka kepada mak dan ayah. Jangan jadi anak derhaka. Ingat tuan-tuan dan puan, amalan yang tidak diterima hari ini, amalan yang ditolak, yang pertama, apa tuan-tuan tadi? Syirik. Yang kedua, tuan-tuan, dia punya ranking ya. Syirik, next in line, derhaka kepada ibu dan ayah. Derhaka kepada ibu dan ayah. Kemudian tu, yang lain-lain. Kemudian, tuan, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar baca khutbah. Naik mimbar. Sampai tangga yang pertama, sahabat-sahabat mendengar Nabi menyebut amin. Sampai Nabi memijak tangga yang kedua, sahabat-sahabat mendengar lagi Nabi menyebut amin. Sampai pijak tangga yang ketiga, sahabat-sahabat mendengar Nabi menyebut amin. Habis salat, sahabat menyerbu Nabi Muhammad, menanyakan, kenapa hari ini ada satu keganjilan? Engkau letakkan kaki engkau di tangga yang pertama, engkau sebut amin ya Rasulullah. Tangga yang kedua amin, dan ketiga pun amin. Apa dia kata? Tiba-tiba muncul Jibril di hadapan aku. Engkau nampak, engkau tak nampak, aku nampak. Apa Jibril kata? Celaka umat engkau wahai Muhammad, dalam mana mendapati datangnya Ramadan, bulan pengampunan, mereka tidak gagal memohon ampun. Kalaupun mereka mohon ampun, ampunan mereka tidak diterima oleh Allah. Celakalah mereka, wahai Muhammad. Jawab amin, benar wahai Jibril. Naik lagi tangga yang kedua, tuan-tuan dan puan, apa dia? Celakalah umatmu, wahai Muhammad, dalam mana mendapati kedua ibu bapa atau salah seorang daripada kedua-dua ibu bapa atau salah seorang daripada mereka masa hidup, engkau tidak berupaya untuk memberikan khidmat yang terbaik. Atas sebab engkau tidak memberi khidmat yang terbaik, atas sebab engkau meminggirkan dia, atas sebab engkau derhaka kepada dia, saudara, maka pintu syurga tertutup buat engkau. Amal engkau tidak diterima oleh Allah. Apa kata Nabi? Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Dan yang ketiga, celakalah umatmu wahai Muhammad, dalam mana engkau disebutkan, nama engkau disebutkan, gagal umat engkau untuk mencucapkan selawat kepada atas engkau, menghormati engkau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya menghormati engkau, berselawat ke atas engkau. Tuan-tuan, kenapa kita berselawat kepada Nabi? Kenapa tidak panjangkan selawat? Sambil dalam perjalanan ke tempat kerja, berselawat. Berhenti di trafik light, berselawat. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan, kemudian amal kebajikan tidak diterima oleh Allah. Dari amal kebajikan, amalan-amalan tidak diterima oleh Allah. Dan disebut amalan-amalan kita pada anak yang derhaka, tuan-tuan, ranking dia syirik nombor 1, nombor 2 anak derhaka. Amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah tuan-tuan, janganlah. Latihlah anak kita, tuan-tuan. Ingatkan anak kita. Dapatkan buku ini, tuan-tuan. Dapatkan buku ini. Tuan-tuan, inilah bukunya, insya-Allah, tuan-tuan ya. Buku yang akan memberikan didikan kepada anak-anak kita. Didikan kepada mereka, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, supaya mereka menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Apa nama buku ni? Khidmat ayah bunda hingga akhir hayat. Khidmat ayah bunda hingga akhir hayat. Jadi tuan-tuan dan puan ya, dapatkan buku ini, baca buku ini, simpan, sebarkan, bagikan hadiah
Kepada anak laki-laki, anak perempuan, hadiahkan buku ini, tuan-tuan. Kepada menantu kita, hadiahkan buku ini. Hari jadi mereka, hadiahkan buku ini. Hari perkahwinan mereka, hadiahkan buku ini. Hari anniversary perkahwinan mereka, hadiahkan buku ini. Dan tuan-tuan bagi beberapa butir, tuan-tuan, buku ini, bagi kat masjid supaya masuk dalam library masjid. Simpan di library surau. Simpan di perpustakaan masjid, tuan-tuan. Inilah khidmat bakti. Dan insya-Allah, hasil daripada jualan buku ini, kami masukkan dalam tabung dana Anjung Husnul Khatimah. Dana Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, like and share, like and share. Setiap kali program kita ni, tuan-tuan, minta maaf, tuan-tuan dan puan, like and share, like and share, like and share. Inilah yang tuan-tuan perlu lakukan ya. Like and share and tag, like and share. Seramai-ramai orang. Di hujung jari, tuan-tuan. Ketuk saja di hujung jari. Share, 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 share. InsyaAllah. Lebih ramai yang mengikutinya, tuan-tuan. Lebih ramai yang menikmati sajian ilmu di pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu ini akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita sebagai insan di permukaan bumi ini. Tuan-tuan, apa lagi, tuan-tuan dan puan ya? Salat tidak diterima oleh Allah. Derhaka kepada mak dan ayah, salat tidak diterima. Tuan-tuan, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Yang tiang tu tak diterima. Bila tiang tak diterima, takkan pintu diterima. Bila tiang tak diterima, takkan tingkap diterima. Bila tiang tak diterima, takkan dapur diterima. Itulah ceritanya, tuan-tuan. Tiang agama, tu tiang. The backbone of religion. As far as ibadah is concerned, salat is the backbone of religion. Itulah dia tiang agama. Kemudian, tuan-tuan dan puan, apa lagi? Tidak akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Besok bila kita mati, bila kita berada di padang mahsyar, setelah dikiamatkan bumi ini, kita dihimpunkan di padang mahsyar. Dan kita memerlukan syafaat daripada Nabi, pertolongan daripada Nabi. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan kita, tuan-tuan, kita ditolong oleh Nabi untuk memudahkan kita berada di padang mahsyar, memudahkan kita berada di mizan, di atas timbangan. Timbangan, tuan-tuan, timbangan. Dan dipermudahkan kita meniti titian sirat. Allah. Marilah kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaat, bertemu dengan Nabi, mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi, tuan-tuan, menderita ketika sakratul maut. Orang yang derhaka pada mak dan ayah, dahlah solatnya tak diterima, dahlah amalannya tak diterima. Tuan-tuan dan puan kita tengok amalan yang ditolak betul-betul. Selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ditolak ialah ni khidmat kepada mak bapa, derhaka kepada mak bapa, ditolak amalan kita. Segunung mana pun, tuan-tuan, derma kita ditolak. Sebuih banyak buih di lautan pun membayangkan, tuan-tuan, kita sayangi fakir miskin, berbagai-bagai kita lakukan, ya tuan. Agensi-agensi, yayasan-yayasan kita buat, tapi tidak memberi bekas apa-apa. Kerana kita derhaka kepada mak dan ayah. Ditolak amal kebaikan kita itu, tuan-tuan dan puan. Ya. Kemudian, tuan-tuan dan puan, merana ketika sakratul maut, masya-Allah. Lepas tu, tuan-tuan, saya nak baca sepotong hadis. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal. Ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal. Apa dia? Iaitu syirik kepada Allah. Saya dah sebut tadi. 3 perkara yang menyebabkan amalan kita tidak diterima dan terhapusnya segala amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, ialah syirik kepada Allah. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, seorang alim yang dipermainkan oleh orang-orang dungu dan jahil. Orang alim yang diperbodoh, diperkotak-katikkan oleh orang-orang yang dungu dan jahil. Kesian, tuan. Jangan kita terlibat memperkotak-katikkan. Jangan kita kembat mempersenda-sendakan orang alim. Jangan kita bertindak memperbudak-budakkan orang alim. Jangan kita bertindak, tuan-tuan, memfitnah orang alim. Jangan kita tidak menghina orang alim. Jangan kita bertindak, tuan-tuan dan puan, menguji-nguji orang alim. Jangan kita bertindak, tuan-tuan dan puan, hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan orang alim. Jangan. Jadi,
Kalau kita derhaka kepada mak bapak, tuan-tuan dan puan, ya, kita tadi macam saya sebutkanlah tadi, ya, dia kita kalau kita berilmu pun dipermain-mainkan itu. Itu dosa, tuan-tuan. Mempermain-mainkan orang alim. Kemudian satu lagi hadis yang ingin saya baca, tuan-tuan dan puan, riwayat Bukhari. Maukah aku beritahu kalian dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Dosa terbesar dosa terbesar daripada barisan dosa-dosa besar. Pertama, apa dia? Mempersekutukan Allah. Syirik. Saya baca ni to reconfirm apa yang disebut dosa besar. Yang pertama, syirik. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Dan ketiga, membuat kesaksian palsu. Menjadi pensaksi orang yang memegang amanah menjadi saksi. Tapi dia menjadi saksi yang palsu. Besar dosa, tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi, tuan-tuan. Ada 3 yang tidak akan masuk syurga. Ada 3 golongan yang tidak masuk syurga. 3. Pertama, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Lelaki yang dayus. Dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Allah. Kemudian tuan-tuan, ya, saya nak bacakan yang terakhir. Semua dosa akan ditangguhkan pembalasan sampai mati di hari kiamat. Semua dosa, tuan-tuan, kebanyakannya ditangguhkan pembalasannya hingga hari kiamat. Kecuali derhaka kepada ibu atau bapa. Maka sesungguhnya Allah akan segerakan pembalasan kepada pelakunya dalam hidupnya di dunia sebelum dia meninggal dunia. Derhaka kepada ibu bapa, tak tangguh-tangguh. Ayah bayar cash kepada dia. Jaga-jaga, tuan-tuan, jaga-jaga. Kalau mak tergerak dalam hatinya, engkau derhaka kepada mak, engkau nak pergi Johor Bahru ni, mak bimbang kalau ada yang berlaku sesuatu kepada engkau. Mak bimbang, tak sebut lagi, tuan-tuan, apa dia berlaku, tuan-tuan. InsyaAllah berlaku. Inilah dia hebatnya mak, hebatnya ayah, terutama ibu kita, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Jadi para penonton yang hormati sekalian, apa yang saya nak sebutkan, insyaAllah. Pertama sekali, tuan-tuan, saya minta maaf kerana tadi kita ada sikit masalah teknikal di mana audio, tuan-tuan tak dengar. Gambar ada, tapi suara tak ada tadi. Sekitar dalam juga dalam 15 dan 16 minit begitu. Saya minta maaf. Dan tuan-tuan nampak yang kedua, insyaAllah, macam seperti biasa, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka page saya, FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, yang tuan-tuan tengok sekarang ni, tuan-tuan tengok ada paparan baru. Apa dia? Wakaf tunai kan, tuan-tuan. Kita nak bina Anjung Husnul Khatimah ni. Nak bina Anjung Husnul Khatimah. Wakaflah, saudara. Wakaf RM10 ada. Kita ada sijil wakafnya. Tuan-tuan bayar wakaf itu, sijil pun akan keluar. Kalau tuan-tuan bayar dengan wakaf itu yang besar, tuan-tuan, yang besar bilangannya, dia dapat pengecualian cukai pendapatan, tax exemption. Tertulis dalam sijil wakaf tu, tertulis tax exemption. Dan tuan-tuan nampak RM10, RM50, RM100, RM500 dan RM1000. Kita nak bina Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Malaysia nanti. Tak ada, tuan-tuan. Nama programnya, tuan-tuan, yang kita nak offer kepada masyarakat. Mengikut modul-modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. 5 modul. Setiap modul itu 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Datang, tuan-tuan. Datanglah, datang. Yang miskin free, tuan-tuan. Yang miskin free. Penginapan, makan, minum, 3 star, hotel 3 bintang. Hotel 3 bintang. Kami nak bagi yang terbaik. Nak raikan yang terbaik. Bagi penghormatan yang terbaik kepada mereka yang datang untuk menuntut ilmu. Nama ilmunya, ilmu, tuan-tuan, pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Kita ada pendidikan sekolah rendah, kita ada pendidikan sekolah menengah, kita ada pendidikan universiti, kita ada pendidikan dalam perkhidmatan. Masa kita bekerja dengan kerajaan, dengan swasta, kita dihantar mengikuti kursus-kursus. Semuanya ada pendidikan. Tapi pendidikan selepas pencen, pendidikan tua tak ada, tuan-tuan dan puan.
Inilah satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di dunia. Pendidikan ini, pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah, ada sistemnya, ada silibusnya, ada kurikulumnya, ada bangunannya, ada pengurusannya, ada guru-gurunya, ada coach-coachnya, ada trainer-trainernya, ada kaunselor-kaunselornya. Allah. Ada makannya 3 star, hotel 3 bintang, tempat penginapan hotel 3 bintang, pengurusannya hotel 3 bintang, sajiannya hotel 3 bintang. Tak ada dalam dunia, tuan-tuan, tak ada. Inilah satu-satunya. Dan diharapkan kepada siapa saja yang mesti mati dan pasti akan mati, tuan-tuan, datanglah di sini dahulu. Kalau-kalaulah mencerahkan pandangan kita untuk bertemu dengan malaikat maut. Untuk mencerahkan, tuan-tuan, bertemu dengan malaikat maut. Untuk mencerahkan jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melebarkan jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memungkinkan kita, tuan-tuan, mengucap bila malaikat maut menyentap nyawa kita, memisahkan daripada badan kita, nyawa nak dikeluarkan daripada badan dengan kesakitan yang tidak dapat ditanggung, tuan-tuan dan puan, macam 300 pedang yang sedang mencincang kita. Begitulah sakitnya. Macam kita makan pokok yang berduri, tuan-tuan, pokok yang berduri, tuan-tuan, masukkan, paksa masuk sampai ke dubur kita, tarik balik pokok yang berduri itu. Begitulah punya sakitnya bila kita berada di sakaratul maut bagi orang-orang mereka yang derhaka kepada mak, yang derhaka kepada ayah, yang tidak jaga sembahyang, apalagi yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itu dia. Yang kedua, tuan-tuan, buku-buku. Ni tadi salah satu bukunya ni tadi yang kita tengok pagi ni tadi ni. Tuan-tuan ni. Apa bukunya? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya cadangkan dapatkan buku ini, bacakan buku ini, letak dalam rabi di rumah kita, beli lebih sikit untuk anak cucu kita, beli lebih kita, tuan-tuan, dermakan kepada perpustakaan di kampung, perpustakaan di taman-taman kita, tuan-tuan, supaya lebih ramai lagi orang boleh membaca buku ini, tuan-tuan. Inilah buku bekalan untuk menjadikan anak kita anak yang salih, anak yang salihah. Buku yang kedua, tuan-tuan dan puan, ialah buku yang kedua ni dia. Ni, nama buku ni, tuan-tuan dan puan, ialah buku ni. Buku ni, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan tengok ni, buku ni. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku ini, tuan-tuan dan puan, untuk menjadikan rujukan, tuan-tuan, pedoman, panduan, untuk tuan-tuan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tebal, tuan-tuan, buku ni, alhamdulillah, dalam 200, dekat-dekat 260 muka nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok buku ni. Bacalah buku ni, tuan-tuan. Untuk mati dalam Husnul Khatimah, baca buku ini. Untuk kita berada dalam hujung usia yang aman, damai, bahagia, bacalah buku ini. Untuk kita bahagia bertemu dengan Allah, redha bertemu dengan Allah, bacalah buku ini, tuan-tuan. Untuk kita membuat persiapan ilmu, amal, persiapan fardu ain, fardu kifayah, persiapan tentang solat yang betul, puasa yang betul, doa yang betul, Quran yang betul, hadis yang betul. Tuan-tuan, bacalah buku ini. Dan buku yang akhir, tuan-tuan dan puan, ialah buku, namanya, tuan-tuan dan puan, ni. Apa dia, tuan-tuan, atau buku ni? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ni, tuan-tuan. Saya tulis buku ni. Saya nak setiap orang perempuan yang namanya isteri, yang namanya anak dara, yang namanya isteri, tuan-tuan, apa pun namanya, kita nak jadikan mereka bukan saja ahli syurga, bukan saja bidadari syurga. Isteri, tuan-tuan, isteri saya akan menjadi siapa, tuan-tuan? Ketua Bidadari Syurga. Ni perkataan ketua. Ni. Ketua Bidadari Syurga. Jadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita boleh seminar. Ketiga-tiga buku ni boleh diseminarkan. Setengah hari seminar. Setiap kali seminar satu buku. Satu buku, satu seminar. Bila lapang, datang pula seminar yang kedua. Bila lapang, datang pula seminar yang ketiga. Seminar setengah hari dibuat di tempat tuan-tuan. Di Brunei boleh, di Singapura boleh, di Indonesia boleh, di Batam boleh, di Medan boleh, tuan-tuan, di selatan Thailand, di Fatani boleh. Kita seminarkan buku ni. Di Johor Bahru boleh, di Kuching boleh, Kota Kinabalu boleh. Seminar setengah hari dimulakan dengan seminar itu. Seminar itu daripada pukul 9 sampai pukul 1. 9 sampai pukul 1 dimulakan seminar ini. Semuanya akan mengikuti, tuan-tuan, dimulakan dengan sembahyang duha dan sembahyang hajat. Sembahyang duha dan sembahyang hajat berjamaah, insya-Allah. Kita munajat, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Di pagi hari itu tuan-tuan, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang terbaik kepada kita. Rezeki dengan suami, rezeki dengan anak-anak, rezeki kepada ilmu, rezeki dengan jiran tetangga, rezeki dengan sahabat andai. Rezeki yang paling besar, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah seminar setengah hari tuan-tuan. Pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. Hubungi kita tuan-tuan. No, di screen handphone tuan-tuan tu, di screen smartphone tuan-tuan tu, bawah sebelah kanan bawah ada nombor 2 di situ. Nombor yang pertama pegawai kita namanya Puan Soraya, hubungi dia. Dan nombor yang 2 di bawah itu, yang kedua bawah itu nombor saya. 019-213-0147. 019-213-0147. Itu nombor saya. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah kepada mereka yang ada tuan-tuan ya, anak-anak kecil umur 2 bulan sampai 4 tahun, tuan-tuan hantarlah kepada taska kita, nursery kita. Nama nursery kita First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. First Move. Ada 8 cawangan. 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Baru beroperasi 1 tahun 3 bulan. Belum ada untung lagi. Bila ada untung nanti, keuntungan itu akan disalurkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Seluruhnya, kita buat ini bukan tujuan untuk dapatkan keuntungan. Kok ada keuntungan, diberikan terus, disalurkan terus, didermakan terus, diinfakkan terus kepada program Anjung Husnul Khatimah. Satu lagi yang akhirnya tuan-tuan, insya-Allah pergi tuan-tuan pergi kepada Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, sebagaimana tuan-tuan dah pergi sekarang ni. Tuan-tuan tengok situ tuan-tuan ya, wakaf tunai, tuan-tuan, wakafkan. Ajak anak berwakaf, ajak suami, ajak isteri berwakaf, ajak jiran tetangga, call anak-anak kita, call, wakaf. Wakaf untuk apa? Bina Anjung Husnul Khatimah. Wakaf tuan-tuan, sijil wakaf RM10, sijil wakaf RM50, sijil wakaf RM100, sijil wakaf RM500, sijil wakaf RM1000. Wakafkanlah tuan-tuan. Sekarang juga jangan tunggu-tunggu lagi, takut bila nyawa dah putus daripada badan baru nak wakaf. Tak ada lagi lah, pintu wakaf sudah tertutup lah tuan-tuan dan puan. Baru nak sedekah, pintu sedekah pun sudah tertutup lah tuan-tuan. Baru nak infak, pintu infak pun sudah tertutup tuan-tuan dan puan. Jadi sekarang lah mudah-mudahan. Sekali lagi tuan-tuan, terima kasih. Malam ni tuan-tuan, malam ni special tuan-tuan, malam ni tuan-tuan kita bersama-sama dengan Tuan Zaid Muhammad, dan yang berbahagia Ustazah Salida. Malam ini sebagaimana biasa, 2 personality ini, personality TV, personality radio tuan-tuan, mereka nak membincangkan hal keluarga, hal anak-anak, hal rumah tangga, hal suami, hal isteri, hal anak remaja, hal anak-anak yang kecil sekolah rendah, hal anak-anak bayi anak-anak ni, macam mana nak jaga mereka tuan-tuan. Seluruh permasalahannya malam ini kita nak cerita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Malam ni tajuknya ialah kepimpinan, keberkesanan kepimpinan dalam peringkat keluarga. Keberkesanan kepimpinan di peringkat keluarga. InsyaAllah malam ni pukul 9 suku. 9 suku malam ni insyaAllah tuan-tuan. Minta kawan-kawan. Malam ni oleh kerana cerita keluarga tuan-tuan. Minta anak dara kita duduk, minta anak teruna kita duduk, minta menantu kita duduk, minta anak yang kecil-kecil duduk, minta suami isteri duduk, seluruhnya. Kita nak mendengar daripada tuan-tuan Ustazah Salida bersama dengan Tuan Zaid Muhammad. Malam ini tuan-tuan kita bercerita mengenai keluarga. Tajuk kita malam ini ialah kepimpinan di peringkat keluarga. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Terima kasih. Maaf lagi tuan-tuan, maaf. Saya masih tak sedap lagi tuan-tuan, tak sedap. Kita ni perfectionist. When you are a perfectionist, is anything happens, a small thing happens, small technical thing happen, baru macam tadi tuan-tuan, dia rasa tak seronok lah. Memang kita tak seronok. Sebab itu insya-Allah kita harap tuan-tuan doalah tuan-tuan supaya program kita ni berjalan lancar. Setiap kali kita kudara, pagi lancar, tengah hari lancar, malam pun lancar. Pagi lancar, tengah hari lancar, malam pun lancar. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang tak teringganya tuan-tuan masih dapat bersama dengan kita. Saya tak tahulah kalungan bunga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan.
atas tuan-tuan kesabaran mengikuti kami. Kesabaran tuan-tuan melalui proses-proses. Ada masanya proses-proses yang sukar bagi kami. Ada masanya smooth sailing seperti itu tuan-tuan puan ya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.